Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina ya Allah. Allahumma iftah alaina ya Allah. Allahumma iftah alaina ya Allah hikmataka wa yanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Balik. Saya rasa kita nak cuba ingat sekarang ni. Tahun pertama hijrah. Itu kita dah dapat. Kita nak cuba ingat ni tahun pertama hijrah. Tentulah tahun pertama hijrah ni kita mula pada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir sampailah Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi apa yang berlaku dalam tahun pertama hijrah tu kita dah dapat separuh. Iaitulah dalam bulan Safar. Bermulanya hijrah itu pada 27 bulan Safar, kan? 27 bulan Safar tahun 1 hijrah berlakunya yakni Rasulullah berhijrah ke Madinah. Mula berhijrah ke Madinah. Dan kita tahu Rasulullah menggunakan jalan mana-mana, jalan biasa. Kemudian Rasulullah tiba di Sur, itu Ghor Sur yang disembunyi kat situ. Kemudian dia sebenarnya berjaya dikejar Suraqah dan adalah cerita dalam Suraqah tu. Kemudian hinggalah sebentar dia sampai di kemah Ummu Ma'bad. 27 Safar semula berhijrah pada Safar. Kemudian bila Rabiul Awwal 8 Rabiul Awwal sampai di Quba. Berapa hari tu? 27 Safar. Lebih kurang 10 hari ya? 10 hari perjalanan. Kan? 8 Rabiul Awwal sampai di Quba. Kita tahu, kita memang ingat di Quba tu Rasulullah dirikan masjid pertama lah, Masjid Quba. Kemudian Rasulullah menetap di sana beberapa hari ya. Beberapa hari kalau ada dalam sejarah sejarah beberapa hari Rasulullah menetap di Quba tu. Sebelum menuju ke Madinah. Berapa hari? 4 hari. 4 hari. Kan? 4 hari Ustazah, 8 Rabiul Awal, dia tiba 13 Rabiul Awal, dia tiba di Madinah. 8 Rabiul Awal tiba di Quba. Tiba di Madinah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah tiba di Madinah selepas menunaikan salat Jumaat. Adalah satu masjid. Pasal apa nama masjid tu kan? Ada. Jadi kita tahu juga bila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah bertemu dengan dengan kaum Ansar lah di sana. Berlakulah persaudaraan pas antara
Muhajirin dan Ansar. Jadi bila macam tu, bila dah Rasulullah sama nak berjaya lah, Rasulullah ni sampai di Madinah dan kiranya Rasulullah ni dah kuat lah sekarang sebab sokongan daripada kaum Ansar. Jadi apa reaksi bangsa Arab ni? Bangsa Arab yang kat Mekah ni, apa reaksi mereka? Mestilah reaksi dia sepakat untuk menyerang dan menghapuskan orang Islam ni yang bersama-sama dengan Rasulullah ni, menyerang, menghapuskan dan menyerang habis-habisan. Jadi sejak dari itulah mereka sentiasa siap sedia dengan membawa senjata sepanjang hari. Orang Arab memang mereka nak memerangi Rasulullah habis-habisan. Itu sebab bila dia sampai di dalam, memang kita kata tak, mana tentulah sesuatu perkara besar akan Rasulullah buat ni. Mana apa strategi Rasulullah, apa dia Rasulullah akan lakukan untuk nak menahan Madinah ni daripada pertamanya serangan ke apakah daripada orang bangsa Arab. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat Rasulullah dan para sahabat ni ditekan dan diancam hebat. Akhirnya Allah menurunkan wahyu mengizinkan Rasulullah supaya boleh berperang. Dan setelah diperangi, demi mempertahankan diri, membenteras kebatilan dan menegakkan syiar Islam. Jadi bila Rasulullah sampai di Madinah dengan keadaan-keadaan yang macam tu, kita tengok apakah langkah segera, kita nak tengok apakah langkah segera yang diambil Rasulullah apabila sampai di Madinah. Langkah segera. Tak boleh tangguh-tangguh lagi. Apakah langkah segera? Dan kita fahamlah daripada buku kita ni. Penubuhan piagam permuafakatan Islam lah ya. Untuk menyatu. Tak kenal lagi dengan Yahudi apa pun tak kenal lagi ni, tak kenal lagi. Baru sampai aja ni. Kalau berdasar mungkin secara general lah kan. Bila dia sampai di Madinah, di situasi di Madinah tu berbeza dengan situasi di Mekah. Bila dia sampai di sana, kita tengok terdapat macam 3 kelompok masyarakat. Yang pertamanya para sahabat yang orang kata yang dah Islam, yang orang kata dikategorikan sebagai dari sudut Islam martabatnya dah mulia dan juga bersih jiwa dia. Itu orang Islam yang kaum Muhajirin. Tapi kalau kita tengok pula di Madinah sendiri terdapat orang-orang musyrikin yang belum beriman. Jadi mereka ni hidup dalam keadaan berkabilah dan juga masalah orang-orang Yahudi. Yang paling beratnya adalah bila Rasulullah nak berdepan dengan orang-orang Yahudi yang orang kata yang perangai yang agak kasar sikit, yang agak keterlaluan. Dan kan orang Yahudi ni kalau kita tengok dari segi ekonomi semua pun dia orang lebih mengatasi orang-orang Madinah itu sendiri. Sebab kebanyakan orang Madinah orang Yahudi itu sendiri menganggap orang-orang Madinah ni sebagai orang Arab ni sebagai orang yang nak kata bodoh tu tak berani lah, tapi dia anggap sebagai ummi. Jadi dia yang monopoli segala-galanya dengan cara putar belik. Dia nak mendapatkan harta orang-orang Madinah dengan cara putar belik dia. Kan orang Yahudi ni bijak kan. Jadi bila Nabi sampai di Madinah, jadi dia terpaksa berdepan dengan situasi. Untuk orang Muhajirin kalau dulu dia di Madinah, dia bersatu di kalangan kelompok-kelompok Islam
tetapi dia ditentang. Bila sampai di Madinah, kedudukan mereka ni lebih tenang, lebih aman sebab mereka diterima. Jadi untuk orang-orang Madinah yang asalnya orang Madinah tu, orang kan dia banyak kabilah yang belum Islam, dia ni hidup mereka ni macam ragu-ragu. Ilmu nenek moyang dia amalkan, datang agama baru, jadi dia dalam perantaraan. So bagi Rasulullah bukan susahlah untuk menarik dia orang tu masuk kepada Islam. Cuma masalah besar adalah masalah orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah mengambil langkah untuk macam mana nak cakap dia memfokuskan kepada agenda macam peradaban, pembangunan ekonomi, politik, pemerintahan. Dia lebih fokuskan kepada gitulah. Yang saya nampak lah daripada yang kita duk baca-baca. Dia satukan dulu. Apabila kita meninjau kepada muka surat dalam buku kita ni kan, itu misi perang Badar dan penaklukan tu. Perang Badar dan penaklukan tu. Maknanya perang Badar tak berlaku lagi, tapi saya kata tadi langkah segera yang diambil oleh Rasulullah apabila sampai di Madinah. Maknanya sekarang orang Arab yang belum Islam tu, yang memusuhi Islam tu, memang mereka ini nak memerangi orang Islam tu, nak perang dengan orang Islam. Yang Rasulullah nak kena jaga dulu. Itu dari segi mempertahankan Madinah tu daripada serangan musuh. Mereka itulah musuh. Karena langkah yang Rasulullah ambil adalah langkah dia nak defend dulu Madinah ni. Macam mana? Mula-mula masuk nak pertahankan dulu Madinah daripada serangan ke apa ke orang yang bukan Islam tu, orang musyrikin dan kafir tu. Sebab tu apa yang dia ambil tindakan, itulah kita lihat dalam buku kita tu ada tiga sariyah yang telah dihantar oleh Rasulullah. Untuk tujuan apa? Meronda kawasan-kawasan di luar kota Madinah. Kalau kita tengok dalam muka surat berapa ni? Muka surat yang meromut 194 ya. Kan? Itu saya kata kalau tengok daripada bulan tahun pertama, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya. Ramadan tu. Mana? Dalam bulan Ramadan tu. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, nak habis hujung tahun 1 tahun Hijrah tu, tahun 1 Hijrah tu, dalam bulan Ramadan tu. Rasulullah hantar Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sariyah tu maknanya macam kita kata satu apa kita nak kata? Nak hantar untuk meronda tu. Bukan perang lagi, tak perang. Meronda, nak tengok apa kalau dia Sariyah tu tujuan dia nak pergi tengok apa? Tengok meninjau tentang musuh, peralatan mereka, meninjau tempat mana yang mereka jadikan sebagai itulah kawasan untuk pasukan perintis lah Ustazah. Macam itulah kan. Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib itu pertama. Kita kata ada 3 sariyah. 3 peronda, pasukan peronda yang diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah siapa Hamzah bin Abdul Muttalib ni? Itulah bapa saudara kan? Bapa saudara. Bapa saudara Rasulullah. Yalah, mengantar perintis dan peninjau lah. Peninjau lah, tengok dulu. Peninjau, pergi tengok. Itulah. Itu kita tengok dalam
Sariyah dalam bulan Ramadan ni. Nak habis tahun 1 Hijrah tu, dalam bulan Ramadan. Antara tu, lokasi dia adalah pesisiran pantai Laut Merah. Tentera Quraisy 300 orang diketuai oleh Abu Jahal. Ni ketua sekali lah ni, Abu Jahal. Ini pertama sekali yang Rasulullah bila sampai aja di ini tindakan yang Rasulullah buat. Ini 30 orang tentera Islam, 30 aja tentera Islam yang diketuai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ni, dihantar oleh Nabi ke Ish, nama tempat tu. Manakala Abu Kanaz bin Hussein dilantik sebagai pembawa panji-panji. Mana dalam setiap syariah tu ada ketua dia dan ada yang membawa panji-panji yang Rasulullah lantik lah. Karena Rasulullah tak pergi, Rasulullah lantik ni sahabat ni pergi buat tinjauan tu. Dalam operasi ini Hamzah dan tentera Islam telah menyekat perjalanan pulang rombongan pedagang Quraisy seramai 300 orang yang diketuai oleh Abu Jahal. Pedagang Quraisy seramai 300 orang yang diketuai oleh Abu Jahal. Mana rombongan ni datang daripada Syria, daripada Syam. Yang balik lalu tu maknanya Hamzah ini melakukan operasi ini. Hamzah yang menjadi ketua menyekat perjalanan pulang rombongan pedagang Quraisy ini. Kenapa ni? Kenapa dia jalankan operasi yang macam ni? Sekat. Siapa? Tetapi sekat. Pasal apa? Kenapa mereka ini pergi menyekat rombongan ni? Rombongan perdagangan Pak tu. Sebab sumber bagi dia kata sumber bagi pendapatan bagi orang orang Quraisy tu ialah apa dia? Inilah dia perniagaan ni. Perniagaan. Yang mana kalau mereka ini berjaya dalam perniagaan mereka, maka mereka akan belanjakan untuk memusuhi Islam. Daripada kekayaan yang mereka dapat tu. Maka tujuan mereka untuk memusuhi Islam dengan kekayaan yang mereka dapat tu daripada perniagaan mereka itu. Itu sebab perlu disekat. Itu makna syariah yang pertama. Syariah iaitu kita kata operasi khas yang tidak disertai oleh Nabi. Tapi Nabi melantik seorang daripada kalangan sahabat menjadi ketua dalam operasi itu. Kebiasaannya, tengok operasi ini kebiasaannya dilancarkan untuk meninjau secara terperinci kekuatan musuh, jumlah peralatan senjata mereka dan kawasan yang bakal menjadi medan pertempuran. Ini misi yang pertama ni. Iaitu Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau boleh kita ingat lah kan. Sariyah tu maknanya kalau dalam bahasa Arab dia hija sin ro ya ta marbutah. Sariyah. Kalau yang peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah panggil ghazwa. Ghin zai waw ta ghazwa. Itu peperangan yang disertai oleh Nabi dan baginda sendiri bertindak sebagai ketua panglima perang. Sariyah. Ini Sariyah aja. 3 Sariyah ni. Kita nak kena ingat sikit lah. Maknanya sebelum jadi peperangan yang besar yang kita Badar ke apa dia berlaku macam ni dulu. Ini operasi khas yang mana Rasul lantik daripada sahabat. Jadi syariah yang pertama yang berlaku pada bulan Ramadan, itulah yang diketuai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Itu syariah pertama. Yang kedua dalam bulan Syawal. Lepas Ramadan, Syawal. Dihantar lagi. Syariah, nama Syariah Ubaidah bin Al-Haris. Ini ketua dia lah. Syariah. Ini operasi yang dijalankan oleh Ubaidah bin Al-Haris. Jadi
operasi ini tentera muslimin 60 orang aja. Ketua dia Ubaidah lah, itu nama Sariyah Ubaidah bin Al-Haris. Operasi khas ramai 60 orang saja, semuanya daripada kalangan muhajirin, orang muhajirin yang telah dihantar oleh Rasulullah ke Rabi'. Selain Ubaidah yang dilantik menjadi ketua operasi, Mistah bin Utsasah telah dilantik sebagai pembawa panji-panji. Dia memang kena ada ni. Ketua yang bawa panji-panji itu dilantik Rasulullah. Dan tadi dilantik Kanas bin Husain. Ini Mistah pula. Dalam Syariah Ubaidah bin Haris ni, dia sebagai pembawa panji-panji. Okey. Operasi ini tidak mencetuskan apa-apa pertempuran. Sekalipun Abu Sufyan yang mengetuai tentera Quraisy. Jadi yang Syariah Ubaidah bin Al-Haris ni bagi pihak musuh itulah diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang mengetuai tentera Quraisy selama 200 orang. Hanya sekadar membalas serangan anak panah saja, tak ada perang besar, tak ada. Itu dalam bulan Syawal. Zulkaidah yang ketiga, yang last, ada 3 syariah ni. Syariah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita bisa dengar nama ni kan, nama besar ni. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentera muslimin 30 orang saja. Ketua panglima dia ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Peliknya, yang tentera ni dia berjalan kaki je. Malam dia berjalan, siang sebab dia nak buat tak bagi orang nampak kan. Dia pergi ke tempat yang menanga Al-Qarrar sama di Mari menggunakan strategi berjalan kaki. Dan jauhi waktu malam, sembunyi pada waktu siang. Apa tujuan mereka semua ni adalah untuk nak nak bertemu dengan rombongan pedagang Quraisy. Semua ni kan tadi rombongan pedagang Quraisy selama 300 orang. Yang pertama tadi, yang kedua semuanya nak meninjau lah tentang rombongan perdagangan Quraisy. Yang kedua ni diketuai oleh Abu Sufyan tu juga tidak berlaku perang tapi hanya berlaku panah memanah saja, setakat tu saja. Dan yang ni pula, yang ketiga ni, itulah rupanya mereka ni berjalan kaki. Malam berjalan, siang sembunyi. Rombongan pedagang Quraisy dah dapat menghidu mereka ni awal lagi pergerakan tentera Islam, maka rombongan Quraisy mempercepatkan. Mereka dah dapat tahu lah bahawasanya ada rombongan daripada tentera Islam ni, jadi mereka dapat tahu menghidu maknanya tentera Islam yang membuat pergerakan itu. Mereka percepatkan perjalanan sehingga selamatlah daripada bertembung dengan tentera Sa'ad. Itu dalam tahun pertama Hijrah. Saya rasa kalau kita boleh ingat macam tu lagi mudah tu. Kan? Dan saya sebut tadi, Muharram tak ada berlaku apa. Kita tahun Hijrah mula daripada Muharram, Safar. Berlakunya apa? Mula Hijrah bulan Safar, itu 27 Safar. Safar, itu Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal. Tiba dia Quba. Rabiul Awal, Rabiul Akhir tak ada apa-apa, Jamadil Awal tak ada apa, Jamadil Akhir tak ada apa, Rejab tak ada apa, Sya'ban. Sya'ban tak ada apa juga. Ramadan. Tadilah Sariyah yang berlaku. Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib, Ramadan. Dan kedua, Syawal, Sariyah Ubaidah bin Al-Haris. Yang ketiga, Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Zulqa'dah, Zulhijjah, tak ada apa. Kemudian, barulah kita boleh masuk pada tahun kedua Hijrah.
tahun kedua hijrah. Boleh tak macam tu? Kalau sebab kalau kita nak ingat semua ni dalam ni, meremuk sangatlah kan. Kita boleh ingat sikit gitu je lah masalahnya. Kena buat nota ringkas. Pak Izzah dah siap betul. Boleh ambil gambar hantar kat grup lah. Kronologi. Cantik tu. Nota ringkas satu-satu. Ambil gambar Pak Izzah. Lepas ni. Okey. Tapi saya guna pensel, tak terang. Macam Pak Izzah kata tadi kan, memanglah ada berlaku. Selain daripada itu, persaudaraan. Bila sampai di Madinah, berlaku persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan mewujudkan piagam. Ada piagam Madinah. Kemudian keizinan perang. Itu ada berlaku. Kemudian, kalau kita tengok pada tahun kedua hijrah pula, tahun kedua hijrah. Kita dah baca dah kan? Dah. Perkara-perkara yang berlaku dalam tahun kedua hijrah ni. Dah. Ustazah, satu lagi benda yang Rasulullah buat bila tiba di Madinah ialah membina masjid tu Ustazah. Ya. Yalah. Membina masjid yang kita sebut dah minggu sudah kan? Itu membina masjid di tapak rumah siapa? Yang minta dia singgah tu. Ayub mana? Ayub Al-Ansari kan? Ayub Al-Ansari ya. Situ. Dia Quba pun dia bina. Dia sampai di Madinah pun bina lagi. Itu pun ahli keluarga dia kan. Kemudian tahun kedua hijrah. Ini banyak ni peristiwa berlaku ni. Tahun kedua hijrah ni semua ni. Dalam Muharram tak ada apa. Safar. Apa berlaku dalam bulan Safar? Rabiul Awal. Dalam bulan Safar apa berlaku? Bulan Safar kan Rasulullah sendiri mengetuai 70 orang muhajirin membuat operasi ke Ghazwa Al-Abwa atau Waddan untuk memintas kabilah unta Quraisy. Ini baru Ghazwah kan? Kita kata Ghazwah sebab Rasulullah hadir bersama dalam. Bila dia sendiri mengetuai urusan pentadbiran di Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Ini pertama kali Nabi sendiri. Tapi bila dia sampai di tempat sasaran point tu di Waddan tu sebenarnya tak ada apa yang berlaku pun. Okey. Dan dia kata dalam proses kempen ini baginda membuat satu pakatan tidak berperang dengan Amr bin Makhshi Al-Damari. Syarat pakatan itulah yang ada dokumen daripada Muhammad pesuruh Allah berhubung dengan Bani Damrah yang dijanjikan keamanan dan keselamatan harta dan kehidupan mereka tu. Seolah-olah satu aku janji bukan aku janji. Perjanjian damai lah, perjanjian damai. Antara Nabi dengan Bani Damrah kan? Ya. Termeterainya perjanjian damai antara Nabi dan Bani Damrah dalam perang Abwa tu. Ya. Abwa ni apa kita bisa dengar Abwa ni? Abwa tempat kematian bapa Rasulullah kan? Ibu ke bapa dia. Kubur. Kuburan. Ya. Kan ibu dia kan? Abwa.
Masa yelah ibu dia masa balik melawat kuburan bawa ayah dia dia. kan. Ya betul. Abuak. Itu satu. Okey, lepas tu berlaku apa lagi? Perang Abwa. Yang bawa panji-panji Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapa saudara lah. Pak saudara dia lagi yang tadi Hamzah juga tu, Hamzah ni lah juga membawa panji-panji. Ada apa ni? Perjanjian damai antara Nabi dengan Bani Damrah tu. Yang disebut tadi kan. Menjamin keamanan, jaga harta jiwa dan apa ni? Jika Bani Damrah tu diserang, mereka akan dibantu. Kemudian mereka diminta untuk membantu Nabi. Dan mereka janji akan melaksanakannya. Kemudian lepas tu Ghazwah juga lah ni, Ghazwah yang Nabi hadir juga sebagai panglimanya. Panglima perangnya ialah Rasulullah, iaitu yang kedua perang apa? Dalam bulan tahun kedua. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Yes. Tahun kedua Hijrah, Nabi bersama 200 orang sahabat bergerak ke Buwat untuk memintas kabilah Quraisy seramai 100 orang dan 2,500 ekor unta. Dan grup kabilah Quraisy itu terdapat Umayyah bin Khalaf. Tetapi dia terlepas untuk menyekat kabilah tersebut kerana kabilah itu telah terlepas. Maksudnya Rasulullah terlambatlah. Dan waktu ini tiada sebarang dah tak bertembung, tak ada apa-apa, dan perintahan pentadbiran diserahkan kepada Sa'ad juga, Sa'ad yang menguruskan pentadbiran di Madinah. Rabiul Awal juga lagi. Rabiul Awal lagi berlaku perang Safwan kan? Perang Safwan dalam Rabiul Awal juga. Perang Safwan, ketua panglima Rasulullah juga, tentera 30 orang, bawa panji dan Ali yang tu dia. Yang yang menjaga Madinah diserahkan kepada Zaid bin Harithah. Maksudnya Rabiul Awal terdapat dua kejadian lah ya? Dua. Rabiul Awal. Dua. Ya, Safar tadi satu, kemudian Rabiul Awal dua. Buas dengan perang Safwan. Lepas itu Rabiul Akhir tak ada. Jamadil Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Tengah-tengah tu ada satu perang. Zi al-Ushairah. Dalam ni ada sebut ni dalam buku kita ni. Ya, Ushairah. Rasulullah bersama dengan 30 unta dan 150 hingga 200 orang sukarelawan. Jadi unta 30, orangnya 150 hingga 200 orang. So dia menunggang secara bergilir-gilir. Untuk memintas kabilah Quraisy. Tetapi macam yang awal tadi terlepas juga. Dia kata apa sini ya, Usyairah. Kemudian Jamadil Akhir, Rajab. Jamadil Akhir, betul Rajab.
Rejab berlaku satu lagi peristiwa. Hmm. Rasulullah menguruskan Abdullah bin Jahsi Asadi ke Nakhl. 12 orang muhajirin beserta 6 ekor kuda, 6 ekor unta. Maksudnya grup yang kecil lah kan. Ini dia panggil Sariyah. Sariyah Nabi tak habis kan? Sariyah dia panggil. Kalau tadi dia panggil Ghazwah. Ghazwah Nabi sekali sertai. Di sini panjang sikit cerita dia yang ada dalam buku kita ni. Dia tulis sini Rasulullah telah mengutus Abdullah bin Jahsi Asadi ke Nakhlah dengan mengetuai 12 orang muhajirin, 6 ekor unta dan diberi sepucuk surat oleh Nabi, tetapi dengan arahan membacanya selepas 2 hari. Rasulullah memesan selepas 2 hari perjalanan baru dibaca surat tersebut. Rahsia dia. Apa rahsia dia? Dia kata kat sini, dia memaklumkan kandungan surat kepada para pengikutnya yang dengan membabi buta mengikut perintah dia. Maksudnya macam dah sampai kat luar tu takkan nak patah balik, baru buka surat, merupakan satu amanah daripada Rasulullah. Teruskanlah. Dan 2 hari perjalanan takkan nak patah balik kan. Selepas 2 hari barulah buka surat tu kan. Dia nak di Nakhlah, dia sampai di Nakhlah. Nakhlah di satu tempat di Taif kan. Nakhlah ni satu tempat yang kita cerita dulu di Taif, tempat ni yang Nabi singgah lepas dia tak berjaya berdakwah di Taif tu kan, Nakhlah ni. Dan daerah di antara Makkah dan Taif. Dalam surat tersebut ada apa? Di sini dia bertembung dengan kafilah. Kafilah yang diketuai oleh Amru bin Al-Hadrami, Osman bin Naufal dan 2 orang anak lelaki Abdullah bin Al-Mughirah. Dan orang Islam berbincang sama sendiri mengenai pertempuran dengan mengambil kira bulan Rejab, bulan suci kan. Bukan bulan Rejab tu bulan Haram. So bila dia bertemu macam ni, orang-orang Islam berbincang sama sendiri apakah yang nak dilakukan. Sama ada baik bulan Rejab, dia kata sedangkan kegiatan berperang hendaklah ditangguhkan. Nak berperang ataupun tak berperang. Gitu. Jadi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menyerang dan dalam pertempuran itu Amru bin Al-Hadrami terkorban kena panah sementara Osman bin Al-Hakim ditawan, Naufal melepaskan diri. Mereka pula membawa rampasan perang dan 2 orang tawanan. Tawanan yang tadi kan dia seorang mati, yang seorang terdapat lepas diri. Lepas tu yang barang-barang dagangan dia terdiri daripada kismis, makanan dan barang-barang lain lah. Banyaklah. So dia bawa balik barang rampasan tu seperti biasalah, 1/5 daripadanya diperuntukkan oleh Rasulullah dan dibahagi-bahagi sama sendirilah. Dan unta-unta dan orang tawanan itu sebab bulan larangan jadi macam mana ya, macam bulan tu bulan haram, tapi orang Islam menyerang. Lepas dia bawa ambil harta rampasan, bawa balik ke Madinah. Jadi orang kafir macam jadi modal lah kat orang kafir kan, jadi modal kat orang kafir lah. Jadi modal lah dia, kenapa dah tahu bulan suci mana boleh ada peperangan sepatutnya kan. Ya. Jadi bila dia kutuk-kutuk macam tu, macam ialah orang Islam termasuk Rasulullah serba salah pun ada, tapi orang kata jadi dia mengambil apa nak cakap, alah serang tu sebab
perangai orang, kegiatan orang Arab, orang jahiliah, orang Quraisy tu lagi jahat daripada perbuatan orang Islam yang menyerang orang Quraisy. Macam mana nak cakap tu Ustaz? Betul lah, sebab ada ayat Quran kan, ada ayat Dia, Quran dia yang turun wahyu waktu ni kan. Surah Al-Baqarah ayat dalam muka surat 200 dalam muka surat 197. 197 197. fitnatu akbaru minal qatl. Maknanya, memang perkara tu mereka sebenarnya dah masuk dalam bulan bulan suci dah lah. Sepatutnya Bulan tak yang berlaku dilarang berperang. Tapi mereka lakukan juga. Itu Allah pun maknanya mengatakan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Memanglah mana melakukan perang dalam bulan tu adalah satu yang besar juga. Tapi wasaddun an sabilillah wa kufrun bi, tapi perbuatan menghalang orang daripada sabilillah dan kufur, menghalang orang daripada Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram untuk melakukan ibadah, wa ikhraju ahli, dan mengusir, itu lebih akbar indallah, lebih besar di sisi Allah. dosa dia. Okey. Jadi di situlah maknanya disedap-sedaplah sikit hati orang Islam dan hati Nabi lah. Sebab dia dah berduka dah kan, dah sedih. Sebab Allah memberi inilah, macam kita kata, Allah kata tak apalah, mana Allah kamu buat backup. memang tak betul juga, besar juga dia punya ni, dia salah dia. Tapi yang orang musyrikin, orang kafir buat tu lagi teruk. Mana dia buat bandingan lah. Itulah. Agaknya itu sebab Rasulullah memberi surat, dia kata 2 hari baru boleh buka surat tu. Sebab setiap pergerakan, setiap rancangan yang Rasulullah atur tu kan mesti dia dah dapat hint kan. Ini kan dengan bulan haram. Sedangkan peluang untuk dia menawan kabilah Arab tu adalah besar kan. Jadi mungkin disebabkan itulah Rasulullah mengutuskan. Itu pendapat peribadi saya lah Ustazah. Yang dia bagi surat 2 hari perjalanan baru lepas, baru buka. So orang Islam pun bijak juga halang walaupun dia tak ramai, tetapi dia ambil langkah serang juga. Dan itulah bila buka surat tu kata kamu kena tuju pergi ke Nakhlah, tempat tu yang antara Taif dengan Mekah tu kan. Karena bila sampai ke tempat tu masa dah ni, dah suntuk dah memang dah masuk dah bulan haram kan. Tu mana mungkin juga Allah nak menyatakan tu lah, makna nak bertepatan dengan wahyu dengan kejadian yang berlaku tu, maknanya apa yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy tu lagi dahsyat, lagi teruk daripada apa yang kamu bunuh tu Amr bin Hadrami dalam bulan haram. Dia jadi asbabul nuzul kan. Asbab. Okey, faham kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Allah membela. Jadi ayat ni peristiwa dia Allah membela lah orang Islam yang membunuh dalam bulan haram, seolah-olahnya lah. Ayat tadi tu, ayat 217 Al-Baqarah. Okey, selepas tu apa? Lepas tu dalam tahun 2 Hijrah juga, apa yang berlaku? Bulan Syakban. Dalam bulan Syakban berperang. Itulah, kita sampai tadi bulan Syakban kan, bulan Syakban. Jadi dalam bulan Syakban tu juga berlaku penurunan wahyu kewajipan berpuasa Ramadan. Kan kita kalau orang tanya bila diwajibkan
umat Puasa. Islam berpuasa bila disyariatkan. Itulah 2 Hijrah pada 2 pada Hijrah. tahun 2 Hijrah kan, tahun 2 Hijrah. Kemudian lagi satu berlaku dalam bulan Rajab peristiwa peralihan arah kiblat. Kan? Kiblat ni mula-mula ke Baitul Maqdis kan. Ya. Lepas tu dalam bulan tu lah, dalam bulan Rajab ni sebelum masuk Ramadan ni berlaku peristiwa peralihan kiblat. Jadi orang Yahudi mengeksploit lah isu kiblat Nabi ke Isu Baitul kiblat. Maqdis. Ikut mereka pula lah katanya. Kemudian dalam bulan Sya'ban itu yang berlaku penurunan wahyu, kewajipan berpuasa Ramadan. Dan Rajab tadi berlaku, Rajab kan yang berakhir, berlaku peristiwa peralihan kiblat. Dikatakan berapa lama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, itu 16 bulan kan? Tak salah 16 bulan saja kot. Dia menghadap ke arah Baitul Maqdis. kiblat ke Baitul Maqdis tu. Apa tujuan dia? Apa tujuan Allah suruh menghadap ke Baitul Maqdis tu? Kenapa tidak terus saja ke Masjidil Haram, Kaabah? Untuk mengetahui dalam kalangan kaum Nabi Muhammad dalam Islam sendiri tu ada golongan yang munafik. Dan yang maknanya ada 2 kumpulan yang satu tak setuju dan satu setuju tu. Terserlahlah terdapatnya golongan munafik. Ataupun untuk menarik orang-orang Untuk menarik kan, nak menarik orang-orang Yahudi Yahudi supaya menghadaplah sama-sama. Sama-sama. Lepas tu bila Allah arahkan ke Masjidil Haram, ikutlah ke Masjidil Haram. Tak Tapi mau mereka tak mau. Okey, habis dekat tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Inilah puasa pertama umat Islam juga diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam tu dalam ayat tu, iaitu dalam bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. Dalam Ramadan tu juga berlaku Perang Badar. Perang Badar ni berlaku pada 17 Ramadan. Kita nak ingat apa ni? 7 ni. Tadi 27 yang ada 27 tadi apa? Mula Nabi berhijrah kan? 27 Safar kan tadi. Kita nak ingat tu, cuba nak ingat tu. Ini 17 Ramadan. Ini berlaku Perang Badar. Perang Badar. Dalam bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan dengan disertai oleh 313 tentera Muslim berhadapan dengan 1000 tentera musyrikin. 313. Tengok nombor ni, nombor cantik lah. Nombor apa ni? 313 ni. 313. 313. Orang Islam hanya 313. tentera Islam. Tentera Islam 313. Berhadapan dengan 1000 tentera Muslim. Pertolongan dari langit ketiga pada hari itu, tentera Muslim berjaya membunuh 70 tentera dan menawan 70. 70 dibunuh, 70 tentera, ditawan 70, sama banyak. Anak Rasulullah Ruqayyah wafat ketika itu di Madinah. Itulah berlaku perang Badar.
Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Lokasi dia di mana? Tempat berlaku perang tu Badar lah kan? Badar tu nama apa? Dia ambil daripada nama apa? Badar. Nama tempat tu. Nama tempat ataupun ada telaga ke apa tu kat situ. Jadi lepas percubaan pertama mengejar kafilah dagang Abu Sufyan tadi, contoh tadi, ke Syam, dan lepas pada bulan Jamadil Awal, perangan Zul Usyairah tadi, kita sebut tadi, Nabi merancang percubaan untuk menghantar perisik untuk menghalang rombongan yang sama sewaktu mereka pulang dari Syam pula. Maksudnya ni pun diketuai oleh siapa yang Abu Sufyan. Namun kali ini Nabi mengumpulkan sahabat dengan segera. Hanya 313 lebih yang sempat bersedia. Ada kitab kata 313, ada kitab kata 315. Rasulullah hantar siapa? Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid untuk mengintip rombongan Abu Sufyan. Itulah Abu Sufyan lah juga. Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Yang balik dari Syam. Setelah sekian lama menanti, akhirnya rombongan Abu Sufyan bersama hasil dagangannya melalui sebuah kawasan yang bernama Hawra. Maka bersegeralah Talha dan Sa'id pulang ke Madinah untuk melaporkan hasil resikan mereka kepada Rasulullah. Mereka ni datang berisik je, Talha dan Sa'id ni. Kemudian hasil dagangan Abu Sufyan dalam rombongan ini ialah rekod yang paling lumayan lah yang pernah dibawa oleh pedagang Quraisy. Disebutkan nilainya saja tak kurang daripada 50,000 dinar. 50,000 dinar. Uang emas. Dan telah dibawa juga barang dagangannya oleh 1,000 ekor unta yang dikawal oleh 40 orang pengawal. Besar lah. Dalam perjalanan balik ni. Sebahagian besar barangan tersebut daripada harta benda milik para sahabat kaum muhajirin yang dirampas oleh kaum musyrikin Quraisy sepeninggalan mereka di Mekah. Oleh sebab itulah Rasulullah ingin nak menebusnya. Jadi ini pun makna suatu Balas balik lah. Juga, makna sebabnya mengapa Rasulullah nak menyerang sebab harta ini kebanyakan daripada harta rampas. Betul lah. Mengambil balik harta. Balik harta mereka lah. Jadi kaum musyrikin yang rampas pada masa orang-orang muhajirin berhijrah ke Madinah tu, mereka tinggal harta mereka, rumah tangga mereka, apa semua tu, kebun mereka semua, maksud kaum musyrikin rampas. Jadi dia nak, Rasulullah nak tebus balik lah, ingin menebusnya. Dia bukan satu perjalanan yang mudah. Tentera sahabat hanya mempunyai 70 ekor unta banding dengan berapa ribu tentera yang ketuai oleh Abu Sufyan ni. Hanya 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. 2 ekor aja kuda yang ditunggangi oleh Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ni adalah anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah kan, anak kepada Asma kan, Zubair. Ini suami Asma. Yalah. Suami Asma. Baik. Biras. Ipar kepada Aisyah oleh Zubair bin Aisyah binti Abi Bakar. Suami kepada Asma binti Abi Bakar. Dan Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Dengan jarak 130 km dari Madinah ke Badr. Daripada Madinah 130 km.
Seekor unta mereka berkongsi sehingga 3 orang. Sikit je kan unta. 30 ekor banding dengan tentera yang di Kat unta tu. Abu Sufyan ni. Manakala sebahagian yang lain berjalan kaki sehingga ada sahabat yang terjatuh sampai patah kaki. Allahu Akbar. Dengan Nabi SAW. Tiada keistimewaan. Baginda juga berkongsi dan bergilir-gilir menunggang seekor unta bersama Ali bin Abi Talib dan Marsad bin Abi Marsad. Kedegilan Abu Jahal. Pada masa yang sama, ada pihak musyrikin telah sampai cerita perancangan Nabi hendak menghalang rombongan dagangan mereka buat kali kedua. Lalu Abu Sufyan selaku ketua rombongan dengan segera menghantar laporan ke Makkah untuk meminta pasukan tentera bantuan menghadapinya. Kita biasa dengar juga kata perang Al-Badrul Kubra adalah Al-Badrul Sughra ke? Badar Sughra tu masa mana? Yang pertama, yang pertama awal-awal tu kan. yang awal tu, yang awal yang Abu Sufyan juga yang menjadi ketua rombongan tu. Ini Al-Badrul Kubra nak berlaku ni. Laporan sampai dia kaum musyrikin segera mempersiapkan kekuatan lebih 1000 orang tentera termasuk 100 orang kesatria berkuda yang dikuasai oleh Abu Jahal. Jahal ada lagi macam ni. Saat kita tak ada dalam perang Badar. Semua mereka terus bertolak kepada pembiayaan kos ketenteraan musyrikin Makkah dibiayai oleh 9 orang pembesar Quraisy. Itulah yang dagangan mereka bila untung tu mana ni lah digunakan untuk menentang Islam kan. Di pertengahan jalan Abu Sufyan hantar sekali lagi utusan untuk memaklumkan agar angkatan perang Makkah berpatah balik dan tidak perlu berperang. Hal ini kerana Abu Sufyan dan rombongan besarnya yang terdiri pada 100 ekor unta yang penuh membawa muatan dengan nilai 50,000 dinar tadi itu beserta 40 orang tentera berkuda yang mengiringi telah selamat terlepas daripada sekatan tentera Islam Madinah. Oh, itu telah terlepas. Abu Jahal berdegil. Dan berkeras dengan niatnya untuk berperang. Abu Jahal ni. Malah majoriti daripada tentera Mekah turut bersama-sama Abu Jahal terus marah ke medan tempur. Manakala Abu Sufyan dan rombongannya mengambil keputusan untuk terus pulang ke Mekah. Jadi Abu Sufyan ni tak nak. Yang berkerasnya Abu Jahal. Pihak tentera sahabat. Laporan keberangkatan angkatan tentera Mekah akhirnya sampai ke pengetahuan Nabi dan rombongan ketika berada di pertengahan jalan di Rawha, nama tempat tu, Nabi mengadakan mesyuarat bersama para sahabat sama ada ingin meneruskan misi atau sebaliknya. Hal ini kerana majoriti tentera sahabat adalah daripada kalangan Ansar yang telah mengikat perjanjian Aqabah bersama Nabi untuk mempertahankan Nabi dan bukannya untuk berperang bersama-sama Nabi dan bukannya untuk berperang bersama-sama Nabi, apatah lagi ia berlaku di luar kota Mekah, takut-takut Nabi melanggar perjanjian yang disepakati dan pada masa yang sama memaksa kaum Ansar untuk pergi berperang. Namun sahabat Ansar sebulat suara memberi sokongan kepada Nabi untuk meneruskan misi. Lalu Nabi menghantar pulang Abu Lubabah ke Madinah sebagai pemangku presiden. Ini jaga Madinah lah. Nabi terus mengorak strategi. Malam peperangan yang menenangkan. Pada malam yang sepatutnya menjadi kerisauan kepada semua tentera sahabat yang bakal berhadapan dengan ribuan tentera musuh pada peperangan keesokan harinya, telah bertukar menjadi malam yang aman dan tenang. Hal ini kerana semuanya mereka diberikan rasa mengantuk. Itu yang kita baca dalam ayat itu tu. Nu'as itu tu. Seamanatan. Amanatan. Iz yughashikumun nu'asa amanatan. Muka surat 208.
untuk menenangkan tu. Sebab apa? Diberikan rasa mengantuk sehingga boleh tertidur dengan nyenyak. Apa hikmah daripada tu? Allah bagi supaya tentera tu rasa ngantuk sangat tak tahan. Boleh tidur lah. Mengumpul kekuatan fizikal. Kan? Sebab Ish. bila tidur tu makna rehat lah. Mendapat rehat lah. Ia adalah kekuatan untuk nak menyerang musuh. Masakan tidak di pihak tentera sahabat hujan turun yang membolehkan mereka membersihkan diri, menghilangkan kerisauan dan menguatkan semangat untuk berperang esok. Allah menceritakan, Ali menceritakan, aku melihat tiada dalam kalangan kami yang bangun melainkan Rasulullah. Baginda solat di bawah pokok dan menangis sehingga subuh. Ini cerita. Yang lain-lain yang rasa ngantuk, Rasulullah aja. Yang dia apa ni, dia tak tidur malam tu, dia berdoa sampailah subuh. Itu ada ayatnya, iza qasyiqumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Turunkan hujan. Wa yuzhiba 'ankum rijsa syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Itu ayat peristiwa tu. Ini bulan Ramadan sudah Ya. Bulan Ramadan kan? Medan Siang tu perang berpuasa Badar. tak? Berpuasa. Medan Badar dibuka dengan perang membarisi Hamzah bin Abdul Muttalib, Adi bin Abu Talib dan Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Setelah tentera Quraisy membarisi pembesarnya, itulah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Pada masa yang singkat, Hamzah dan Ali dapat mengalahkan musuhnya, manakala Ubaidah dan Walid masing-masing seri dan cedera parah. Namun Hamzah dan Ali datang membantu dengan membunuh Walid. Ketiga-tiga perlawanan ini berpihak kepada tentera Islam. Sebelum peperangan bermula, kedua-dua pihak akan menghantar beberapa orang tentera untuk berperang bertanding, bukan sembarangan tentera yang boleh menyertai. Kebiasaannya tentera yang terbaik dan dipilih antara mereka sahaja. Hal ini kerana keputusan perang tanding ini besar kesannya pada moral dan semangat seluruh tentera yang akan bertempur selepas itu. Biarpun tentera musuh ramai berdasarkan pada anggaran Nabi, setelah bertanya setelah ternyata beberapa unta yang disembelih setiap hari di pihak musuh, lalu dijawab sekitar 9 hingga 10 ekor. Kalau sebelah musuh tu, untuk makan tu, mereka sembelih 9 hingga 10 ekor. Anggaran Nabi jumlah mereka sekitar 900 hingga 1000 orang tentera. Namun di mata tentera Islam, bilangan itu seolah-olah sedikit. Ini yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud yang menyertai Badar. Semasa Badar, mereka kelihatan sedikit di mata kami. Sehingga aku bertanya kepada teman di sebelahku, ni Islam punya tentera ni, kamu tengok berapa orang semuanya? Dalam 70 orang. Dalam 70 orang, termasuk temanku menjawab dalam 100 orang. Sehinggalah kemudiannya kami bertanya salah seorang musuh, kami 1000 orang. Ini ada ayat Quran yang menceritakan tentang tentera Islam. Nampak mereka tu macam sikit je, padahal mereka tu ramai. Tentera langit datang membantu. Ibn Abbas menceritakan ada seorang tentera Muslim gigih mengejar seorang tentera musyrik di depannya. Tiba-tiba
terdengar bunyi libasan cemeti daripada arah atasnya. Kemudian terdengar suara ksatria, majulah hai Zum. Dia melihat tentera musyrik di hadapannya sudah mati terlentang. Apabila diperhatikan mayatnya, didapati hidungnya berbekas, mukanya pula pecah seperti terkena cambuk. Kemudian sahabat Ansar ini menceritakan kepada Nabi pengalamannya. Nabi membalas, benar, itulah pertolongan dari langit ketiga. Pada hari itu, tentera Muslim berjaya membunuh 70 tentera dan menawan 70. Dan itu saja, cerita Ali pula ada seorang sahabat datang membawa Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Abbas pun berkata, wahai Rasulullah, bukan dia yang menawan aku. Sebetulnya aku ditawan oleh lelaki berambut sekian, sangat kacak dan menunggang kuda bertampuk hitam putih, tetapi aku tidak menemuinya dalam kalangan kami. Sahabat Ansar itu mencela, aku yang menawannya. Rasulullah membalas, Allah telah membantumu menawannya dengan malaikat yang mulia, malaikat lah. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Itu ayat Quran. Kemudian di sinilah Abu Jahal tewas kan. Abu Jahal yang mengetuai tadi mula-mula Sariyah tadi yang kita sebut tadi tu. Abu Jahal tewas. Perang terus berkecamuk dan bertambah sengit. Abu Jahal berada betul-betul di tengah pasukan, sedangkan dirinya sentiasa diperhatikan oleh 2 orang anak muda daripada Ansar yang ingin membunuhnya. Cerita Abdul Rahman bin Auf. Sedang aku berdiri dalam barisan semasa perang Badar, tiba-tiba kiri dan kananku didatangi 2 orang anak muda daripada Ansar. Muda dan umur mereka. Aku berangan kalau aku muda seperti mereka. Salah seorang mendekatkan diri bertanya, Pak Cik, kenalkah Abang Abu Jahal? Ya, kenal. Ada apa kamu dengannya? Anak muda tu berkata, aku diberitahu dialah yang mengutuk Nabi. Demi nyawaku di tangannya. Kalau aku jumpa Abu Jahal, bayang aku tidak akan terpisah daripada bayangnya sehingga salah seorang kami yang mati dahulu. Aku terkejut mendengarnya, lalu anak muda itu menunjukkan isyarat mata kepadaku dan bertanya perkara yang sama. Kemudian aku mencari Abu Jahal dan menunjukkan kepada mereka, lalu mereka menuju pada Abu Jahal, 2 orang ni, sehingga kedua-duanya berdiri di hadapannya. Kedua-dua anak muda ini ialah Muaz bin Afra dan Muaz bin Amr bin Jamud. Mereka digelar 2 Muaz. 2 Muaz yang membunuh Abu Jahal. Seorang memancung kepala Abu Jahal dan seorang lagi menikam perutnya dengan pedang. Itu kematian Abu Jahal. Musuh Islam yang diberi gelaran Fir'aun pada zaman Nabi ya. Kemenangan yang unggul. Setelah 2 jam bertarung dan Abu Jahal telah tewas, maka ratusan tentera musyrik lari bertempiaran meninggalkan medan Badar. Selesai peperangan, 14 tentera Muslim syahid. Jadi sebelah Islam ni 14 orang Muslim syahid. 6 daripada orang Muhajirin dan 8 daripada Ansar. 6 daripada Muhajirin, 8 daripada Ansar. Semuanya mereka disemadikan di medan Badar. Manakala tentera musyrik pula 70 orang yang mati, yang terkorban. Kebanyakan ialah pembesar Quraisy dan mereka dikuburkan dalam perigi. Tiada kemenangan yang unggul melakukan perang ini. Masakan tidak mereka datang dengan rombongan yang kecil dan serba kekurangan, namun pulang dengan kemenangan yang terus menguatkan Islam di Madinah. Berita kemenangan itu akhirnya tiba di Madinah. Jadi masa itu ada anak anda Nabi kita, Ruqayyah, yang ikut sama, ni isteri kepada Uthman, kata salah ya. Sungguh pun kemenangan diperolehi, ada kesedihan yang menimpa Nabi selepas Badar. Namun sempat baginda tiba di Madinah, anaknya Ruqayyah sudah wafat di Madinah. Penduduk Madinah berkata, ketika berita kemenangan kaum muslimin di Badar sampai kepada kami, ketika itu kami sedang meratakan tanah kuburan Ruqayyah binti Rasulullah di tanah kuburan Baqiyah. Abu Sufyan terlepas.
Kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam membawa muatan ni yang disebut tadi berapa dia punya ni kan. Ini cerita tentang Badar lah. Dan tajuk ada kata Abu Jahal berdegil, maknanya patutnya pada kafilah mereka ni ada yang selamat baru. Itu Abu Sufyan dia ajaklah ke mana patah baliklah tak nak perang lah, tapi Abu Jahal berdegil. Abu Jahal nak perang juga tu, jadi peperangan tu. Okey, habislah kan cerita tentang perang Badar. Dan kita kalau ni kita masuklah sikit tu. Mengenai yang ke apa? Ke-29 ya. Chapter 29 perang Uhud. Kita nak mula ke atau macam mana saja? Tak tahu. Tempat lebih lah. Ikut suka macam mana. Azanah. Azan dah. Azanah. Ini ada ni tentang sahabat yang tak menyertai perang Badar. Ada sahabat yang tak menyertai perang Badar. Atas arahan Nabi. Tapi ini atas arahan Nabi lah. Namun mereka tetap diberikan agihan harta rampasan perang. Sama seperti tentera Badar yang lain. Ummu Maktum salah seorang yang salah. Ummu Maktum. Uthman ibn Affan. Sebab tadi isteri dia sakit tadi kan. Ruqayyah lah. Dia diarah tinggal dia di Madinah untuk menjaga anak Nabi. Itu isteri dia iaitu Ruqayyah yang sedang sakit tenat. Talha bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid. Kedua-duanya sedang berada di Syria, di Syam. Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir menghantar pulang awal ke Madinah sebagai pemangku presiden ketika baginda di Rauha setelah mendengar laporan tentang tentera musyrikin Makkah yang sudah keluar berperang. Haris bin Hatib diarah pulang untuk menjaga Bani Amr bin Auf. Asim bin Adi menjaga penduduk kampung di Aliyah. Abu Tiyah bin Sabit patah kaki dibawa pulang. Haris bin Summah terjatuh patah kaki dan dibawa pulang awal. Sawad bin Jubair menemani sahabat yang dihantar pulang. Sa'ad bin Malik, ni ada sebab-sebab semua sudah siap sedia untuk keluar perang. Namun meninggal dunia. Tak sempat lah. Dia meninggal dunia di Rauha. Tak sempat. Tapi dapat syahid lah juga Masya Allah. Syuhada Badar, Umair bin Abi Waqqas, Safwan bin Zulshimalain bin Abdu Amr, Mihja' bin Salih, Aqil bin Buqair, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib, Sa'ad bin Khaisamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Haris bin Suraqah, Rafi' bin Ma'la, Umair bin Hamman, Yazid bin Haris, Mu'awiz bin Al-Haris, Auf bin Al-Haris. Ini ada pun tertulis dalam kitab tentang apa ni, Syuhada Badar. Syuhada Badar 70 orang. Berapa orang sah? 70 Uhud. 14 tak banyak lah.
Selain pada 14 syuhada tu, iaitulah Umair bin Abi Waqqas yang merupakan adik kepada panglima Nabi yang disegani itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik dia nama Umair bin Abi Waqqas. Abangnya Sa'ad menceritakan sendiri tentang adiknya. Aku ternampak adikku Umair sedang menyorok di belakang tentera dewasa. Ketika itu Nabi sedang memeriksa kami. Aku berkata, mengapa dengan kamu ni? Aku bimbang Nabi nampak aku dan tidak mengizinkan aku berperang kerana masih kecil. Adik dia masih kecil lagi. Sedangkan aku ingin berjihad. Manalah tahu aku syahid. Oh, Umair, sekali syahid betul lah. Masya Umair Allah. kata. Kemudian dia dihadapkan kepada Nabi. Betul, Nabi mengiranya masih kecil dan mengarahkannya pulang. Lalu Umair menangis. Dia menangis. Dan akhirnya Nabi mengizinkannya berperang. Akulah yang ikatkan sarung pedangnya kerana kecilnya dia. Dia syahid dalam perang Badar. Syahid dalam perang Badar. Sedangkan umurnya ketika itu 16 tahun. Allah Akbar. Kalau budak kita 16 tahun tahu buat apa? Nak main game. Naik motor kan. Amru bin Abdul yang membunuhnya. Amru bin Abdul yang membunuhnya. Semangat ni. Ini cerita yang boleh bagi semangat kepada anak-anak remaja ni. Patut masuk ke dalam sejarah kan, dalam sejarah untuk skala rendah. Tak ada lah. Dia kena kena robot lain. Kena tukar lah, kena tukar. Asyik tukar tak jadi ya. Tak tahu siapa pula boleh buat. Okey, itulah kot. Setakat tu akan datang kita masuklah dalam perang Uhud ni. Uhud. Uhud sedih sikit lah. Salah tapi menang juga. Menang tapi salah tapi menang. Salah ke mana? Menang di awal. Menang tapi salah. Itulah. Kesiannya tengok Sultan Nabi ni. Nabi jatuh lubang dalam ni. Apa yang menahan dia daripada kena panah. Okey, ada apa-apa yang sekurang-kurangnya lah kita dapat juga banyak apa yang kita baca yang lalu tu. Kadang-kadang hak perang pun kita tak pernah dengar pun perang tu kan. Tak pernah dengar nama-nama perang ni. Macam perang Zil Usyairah, saya pun tak pernah dengar. Perang ni bolehlah sikit maknanya. Perang kecil yang Rasulullah tak sertai lah kan. Nama-nama orang pun nak menyebut pun bukan nak ingat, nak menyebut pun susah. Susah ya. Tak ingat nak menyebut. Yang penting-penting je lah yang kita ni. Tapi kan kalau dapatlah soalan minggu depan lah. Buat macam cerita Zara. Cerita. Jadi Badar tu bila kita bercerita tu kita boleh ingat dia punya jalan cerita. Terus kita tengok drama lah. Maknanya mula dia nak pintas Abu Sufyan, kenapa dia buat macam mana. Lepas tu dia ni, lepas tu dia ni, lepas tu dia perang. Macam tu kita nampak. Kalau boleh orang cerita seronok je kan. Cepatlah. Benda ni kita kena apa? Kita kena ulang. Buat dengan cara apa pula? Kita baca ke ataupun lepas kita baca kita faham, ulang balik contoh tu, ulang. Oh, kita boleh ingat. Kan Dr. Mahathir mengata kita satu-satu benda kita kena ulang. Dr. Mahathir kata, kalau ilmu tu kita kena ulang-ulang. Macam kita tengok apa nama Nabi Musa bawa apa nama orang-orang melintas Laut Merah, Firaun. Itu kita nampak satu gambaran.
Kan? Bawa melintah laut, merah putih orang ikut belakang. Ni kita nak, aku dapat macam tu cerita sedap. Macam tu lah. Lepas tu, jadi kita nampak flow dia. Lepas tu dia nak pergi jumpa Allah Ta'ala, panggil dia nak jumpa dia. Lepas tu kaum dia tinggal, kaum dia sembah anak lembu kan lah. Kalau lah dapat perang Badar tu kita buat macam tu. Buat lah. Nanti kita nak buat. Patut lah. Tadi Ustazah tu cerita lah kira tu. Tapi bila cerita bila masuk fakta-fakta dia hilang flow dia cerita. Itu memang banyak lah kan. Kita nak cari flow dia lah. Tak apalah, kita cari flow dia. Dan kita baca. Jadi kita buatlah. Kita flow dia tu. atur lah macam mana flow dia tu. Dia kalau dalam YouTube boleh jumpa. Dia ada saya pernah tengok. Dia punya satu-satu dia buat. Kan? Banyak. Dia buat filem. Macam tu lah macam filem lah. Jadi kita dia ada Sugra, dia ada Kubra, Pramana dia ada. Kubra. Dia ada Kubra kan. Pasal menarik sebenarnya benda ni. Menarik sejarah ni. Kasih flu. Mana ni yang dekat? Apa lagi kita nak share? Habis. Okey lah. Habis dah kot. Habis dah share. Tak tahulah macam mana cara. Saya pun tak tahu dah nak buat macam mana. Bagi kita Boleh juga lah buat sendiri lah, buat cerita lah. Saya sendiri pun tak tahu nak cari jalan macam mana. Saya sendiri nak faham pun. Saya nak cari jalan macam mana saya nak faham. Cari jalan macam-macam. Tak apa dah nampak bayang dah. Dah nampak bayang dah Ustazah. Banyak dah. Benda ni kita tak kupas detail macam ni biasanya kan. Biasanya kalau kita dengar orang bagi ceramah lah. Ceramah dia ambil kepala-kepala je cerita dia kan. Memanglah cerita yang bilangan 313. Itu adalah kan. Bilangan 70 unta. Tu adalah sikit-sikit benda tu kan. Tapi macam kita ni memang detail lah. Baguslah kita tak pernah didedahkan detail macam ni. Kita ambil je lah setakat yang kita boleh faham kan. Dah detail mana kita nak boleh ingat semua kan. Cuma siapa yang berusaha je lah, dia dapat lah. Apa yang memada dengan baca je, tak ada. Buatlah catatan sikit-sikit kan. Nampak kan? Ustazah, okey. Saya nampak dalam Perang Badar ni kan satu je. Saya ingat apa? Nabi kan masa tu pun gembira, dalam gembira dia sedihkan kematian anak dia Ruqayyah, isteri pada Uthman bin Affan kan. Saya rasa itu salah satu, walaupun di tengah bersedih tapi disebabkan menang tentera dia di Badar ni, jadi saya rasa boleh terubatlah sikit. Ya, pandangan saya. Saya baca kat sini tu. Lagipun Rasulullah kan dah pernah terima berita mengejut pasal kematian dalam saat dia tengah perlukan. Contoh kematian Khadijah, kematian pakcik dia kan, Abu Talib. So kalaulah setakat anaknya sakit, sedangkan dia perlu berdepan dengan orang Quraisy, tak mustahil kalau tak ada apalah. Tak ada apalah bagi dia kan. Apalah, kau jaga je lah bini kau. Jadi kalau meninggal anak dia pun rasanya macam bukanlah parah sangatlah kan kita kata. Bagi dia kan. Kemenangan tentera Islam tu kan yang buat dugaan itu mungkin lagi menaikkan semangat Rasulullah lah. Kita dapat kan kemenangan macam satu yang
menakjubkan. Miracle. Yang tak disangka kan dengan jumlah orang Islam yang sedikit tu. Miracle of God. Hmm. Kau tengok Mak Saleh buat filem pun dia pun kagum. Ada filem ke Pak Nelly? Ada kalau dalam YouTube banyak yang Mak Saleh punya. Filem-filem Ada yang version Arab, subtitle Indon pun ada. dia panggil Badar ke? Badar. Badar. Badar juga. Filem dia boleh nampak flow dah. Betul. Tapi selepas ni banyak juga perang-perang yang Rasulullah pimpin menang lah. Kan? Tapi itu yang pertama yang Yang pertama lah. Semua ghazwah yang Rasulullah masuk Mekah, ghazwah dia sertai lah. Badar, Uhud, Hunain dia pergi tak? Hunain, Khandak. 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 Yang Rom macam tu dia tak pergi ya? Yang Rom pasti yang yang panggil apa? Rasa dia tak pergi. Yang tu dia hantar orang kot yang pergi jumpa Hercules semua tu. Syariah lah tu ada tak ada. Kita nanti jumpa lah kot kan. Nanti kita jumpa insya-Allah. Alhamdulillah lah kita dah sampai ke muka surat 240. Tapi bagi saya, Ustazah, kan masa perang Badar dia dapat tawanan kan. Tapi ada yang Rasulullah melepaskan tawanan tanpa membayar tebusan. Jadi di sini kan kalau kita tengok orang yang dia lepaskan itu ada salah seorangnya ada Abu Al-As kan. Abu Al-As yang kahwin dengan anak dia Zainab. Kalau tak silap saya. Dilepaskan dengan syarat Zainab dibenarkan untuk berhijrah ke Madinah. Betul ke tidak Ustazah? Saya rasa Zainab kan. Menantu dia Abu Al-As. Buat saya yang baca tu. Yang Abu Al-As nama menantu dia menjadi tawanan perang Badar. Lepas tu Rasulullah melepaskan dia dengan syarat. Dengan syarat dia melepaskan anak Rasulullah yang masih lagi berada di Makkah kembali ikut Rasulullah kembali. Kalau tak silap saya baca itu dia Zainab bagi kalung yang kepunyaan Khadijah. Tebusan tu. Dia bapa anak kan. Macam tu. Rasulullah sedih kan sebab kalung tu adalah peninggalan. Jadi orang dia punya pengikut suruh kembalikan balik kalung tu dan Abu Al-As tu dilepaskan dengan syarat dia hantar Zainab ke Madinah lah. Yang saya baca dulu lah. Nanti tengok mana nak cari. Dan waktu tu dia ceraikan isteri dia kan. Jadi Zainab balik ke pangkuan Rasulullah. Dalam ni dia tak cerita lah dia ceraikan, cuma dia cakap macam tu je. Di mana? Dia tak Islam lah, dia tak masuk Islam lah. Dia kata Rasulullah SAW meletakkan syarat kepada Abu Al-As supaya menceraikan Zainab. Lalu dia bertanya ke Madinah. Itu muka surat apa? Tak. Ini saya dapat daripada dalam buku kita tak ada. Okay. Bukan buku kita tapi daripada buku Johan Sayembara penulisan Sirah Nabawi anjuran Rabitah Al-Alam Al-Islami. Maksudnya Johan dunia lah, international. Dalam buku kita ada sebut sikit tapi dia tak kata yang pasal cerai lah. Dia kata kalau 223. Kat sini dia sebut kalung, dia sebut pasal Rasulullah kata sebab dia memang tak ada tanda-tanda nak memeluk Islam. Jadi Rasulullah kata okeylah.
cerailah dengan syarat serahkan. Lepas tu sah. Hantar balik anak dia. Dengan syarat hantar balik anak dia. Itu yang hukum dia jadi jatuh tu kan. Hukum dia suaminya patuh. Tu hukum dia jadi seorang Islam, seorang kafir tak boleh jadi ni tu, dia kena bercerai. Okay. Salah seorang daripada seorang lagi yang tawanan tu, Suhail bin Amru, salah seorang tawanan, ahli pidato yang celupar. Umar kata, wahai Rasulullah, cabutkan 2 batang gigi tengah Suhail dan Amru, biar terjelir lidahnya agar dia tidak lagi dapat berpidato menyerang kamu selama-lamanya. Tapi Rasulullah tak buat, dan Rasulullah pun macam, yalah, untuk pengajaran ada perjanjian dia, Rasulullah lepaskan dia. Mungkin akhir dia masih Islam ke? Akhir dia Islam tak? Masuk Islam akhirnya. Okay, ada lagi nak share? Okay, kat ini dia kata Al-Quran membicarakan tentang peperangan Badar ni kan. Kita kat sini dia kata pertama, Allah mengalihkan perhatian orang Islam supaya merenung kepada kelemahan dan kealpaan mereka dari sudut akhlak yang masih ada saki-bakinya. Maksudnya saki-baki zaman jahiliah. So daripada situ yang ada pada diri mereka, sebahagian kelemahan akhlak itu telah dapat dibuang daripada mereka agar dengan itu mereka akan berusaha gigih untuk menyempurnakan jiwa. Yang kedua, Allah menjelaskan bahawa kemenangan itu dengan bantuan Allah lah, dengan bantuan askar ghaib tu kan. So dia kata supaya tidak terpesona dan tertipu dengan keberanian dan kejaguhan mereka. Sesungguhnya kemenangan itu bukan kerana jago berperang lah, bukan hikmah dia tu berperang, tapi bantuan Allah. Apa ni, lepas tu dia kata lagi satu, ini yang berdasarkan Al-Quran lah yang pengarang ni cakap. Allah menerangkan kepada mereka objektif dan matlamat yang murni mengapa Rasulullah SAW terbabit dalam peperangan berdarah dan menakutkan ini. Allah nak menunjukkan kepada mereka tentang beberapa sifat dan akhlak yang menjadi punca untuk mendapat kemenangan dalam mana-mana peperangan. Maksudnya sifat dan akhlak Rasulullah tu sendiri kan. Dia solat lah kan, sebelum berperang tu solatnya, berdoa kan, doanya, itu. Lepas tu dia kata Allah menunjukkan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin Yahudi dan para tawanan perang itu, menasihatkan mereka dengan nasihat yang cukup kemas agar dengan nasihat itu mereka bersedia untuk menyerah kepada kebenaran dan berpegang kepadanya. Itu yang dia kata cara Rasulullah melayan tawanan-tawanan perang itu. Jadi menggambarkan orang Islam ni macam bukanlah orang kata jahat berbenar saja-saja nak berperang. Saya tak reti nak cakap bahasa tu Ustazah. Jadi Allah nak cakap dengan orang-orang musyrikin Yahudi dan tawanan perang tu lah. Kan dia dilayan tidaklah terus kan. Jadi kalau sebelum ni dia kata orang Islam yang nak berperang kan, beria-ria nak perang, tapi bila dia sendiri jadi tawanan, dia dilayan dengan sebegitu baik. Jadi kesan daripada itu ramai orang-orang musyrikin yang memeluk Islam. Lepas tu dia kata lagi, Allah menerangkan dan syariatkan kepada mereka undang-undang perang dan perdamaian yang mana peraturan itu memang sangat diperlukan setelah mana dakwah Islamiah masuk ke peringkat ini. Jadi dia membezakan peperangan umat Islam dengan peperangan orang-orang jahiliah. Maksudnya orang
Islam berperang kerana adin. Hmm. Orang kafir berperang kerana nak menuntut bela, macam dia marah dengan Rasulullah, maksudnya nak bermusuh, betul-betul nak bermusuh. Sedangkan orang-orang Islam berperang demi agama dan nak menegakkan prinsip-prinsip prinsip agama, prinsip Islam dan juga untuk syariat. Gitu dia kata. Banyak lagi ustazah ni. Ya. Dia kata kat sini lagi, kemudian Allah menetapkan beberapa pasal undang-undang negara Islam yang membezakan orang-orang Islam yang tinggal dalam negara Islam daripada orang-orang Islam yang tinggal di luar negara Islam. Maksudnya mungkin dan selepas itu ada undang-undang piagam itu, syarat janji damai dengan kabilah-kabilah Arab semua. Jadi syarat-syarat orang Islam di negara Islam dan syarat orang Islam yang tinggal di bukan dalam negara Islam tak ada beza lah. Cukuplah ustazah. Itu yang terdapat macam-macam secara tak langsungnya macam yang terdapat dalam Islam lah, yang dalam Al-Quran. Tengok satu yang menarik ni pasal saya tanya Ramadan tadi kan. Dia pegang Ramadan. Dia pegang dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan kan. Lepas tu masuk Hari Raya Aidilfitri. Jadi dia sebut dalam ni yang menariknya Aidilfitri dia seolah merayakan kemenangan Badar. Satulah. Satu. Tak tamat dia puasa satu. Meraihkan kemenangan Badar. Benar. Lepas tu sambungan daripada Datuk tu yang ni dia kata perang itu bukanlah ketentuan Allah kan. Allah izinkan berlaku di dalam bulan Ramadan sebab nak menguji ketabahan orang-orang Islam dalam keadaan dia dhaif, musim panas, dalam keadaan puasa, nak ke tidak dia berjuang demi agama dan Rasulullah. Sejauh mana kesanggupan mereka untuk berperang, sama ada pentingkan pribadi atau pentingkan agama dan Rasulullah. Memang berat lah kan. Tambah-tambah itu dah kali pertama dia orang puasa kan. Ya. Dah lah tak biasa puasa lagi Orang Kalau kita puasa sekali dulu. kita dengan moreng apa. Aduh. Masa tu mungkin tak ada lagi ikut hukum-hukum mengenai puasa kan. Mungkin tak ada kot ya. Sekarang tarawih tak ada kot ya. Macam mana? Baru je. Yalah. Lagi betul-betul nak menguji orang Islam dalam peperangan. Puasa dia tu lama. Tu kan panas lagi. Pegang lagi. Aduh, tenaga. Memang dugaan tu lah. Nak menguji lah, dia kata nak menguji. Sama ada diri sendiri atau agama dan Rasulullah. Kalau fikir diri sendiri, dia buka puasa dah. Yalah. Mungkin Allah bagilah kekuatan pada mereka ni. Allah bagi kekuatan kepada mereka. Itu kan sebelum tu kan Rasulullah dah ngantukkan dia. Dan secara tak langsung bila hujan tu panas tu kurang sikit kan. Badan dia segar sikit, dapat mandi, dapat taharah tu. Itu pendapat peribadi saya lah Ustazah. Yalah. Kan? Logik kita tengok macam itulah. Logiknya. Lagi dah tak mandi tu. Aduh. Okey. Ada lagi? Sebelum perang Uhud tu pun ada juga perang-perang kecil kan. Bukan perang lah maksudnya. Syariah. Macam kita tengok Rasulullah buat
serang hendak ke masih ada lagi. Itu kita masuk kemudian. Ada perang ni, perang Bani Qainuqa ala perang Sawiq. Perang Sawiq. Ada 2 perang. Dalam bulan Syawal. Perang Bani Qainuqa, Zulhijjah, perang Sawiq. Ada. Perang Uhud tahun berapa hijrah ya? 3 3 ya. 3 hijrah. 3 Hijrah bulan Syawal perang Uhud. Banyak antara perang Badar dengan perang Uhud tu ada lagi perang Bani Sulaim, perang As-Sawiq, perang Ghaffan, Perang perang Bahran. Al-Furuq pada betul baru Uhud. Lepas tu Uhud nak nyampaikan Khandak tu pun ada lagi 4 perang in between. Banyak, ada 24 perang sampai ke Tabuk. Itu sebenarnya bukan perang juga kan, macam yang Sariyah kan. Ada yang Ada Sariyah. orang kata perang besar lah, tidak dianggap sebagai perang, tapi macam yang kita tengok tadi lah, macam ada lawan-lawan pedang. Tapi ada yang terbunuh semua. Ya. Perang tu ada terbunuh. Maknanya perang betul lah, cuma Rasulullah tak pergi. Rasulullah pergi lebih kurang 10 macam tu. Yang Rasulullah pergi operasi Bahran pada Rabiul Akhir tahun 3 Hijrah. Tapi dia kata sebelum Uhud. Yalah, perang Otofan. Perang Otofan. Rabiul Akhir. Dari awal perang Bukhran. Rejab, Sariyah. Sariyah ni Nabi Ta'abir lah. Tak apa, kita balik buat research lagi. Buatlah macam Datuk kata tu. Datuk kata salah buat bagi flow. Kata flow tu macam mana. Buatlah. Kalau nak tengok video perang Badar yang diarahkan oleh Muhammad Hussein Arab, teks dia dalam Indon, yang tu sedih. Actually banyak perang Badar dalam filem Mak Saleh pun ada. The message yang Anthony Quinn buat tu pun perang Badar juga. Oh, nama The Message. The Message. Datin, tadi apa dia? Muhammad apa tadi yang Muhammad? Yang YouTube. Muhammad Hussein. Muhammad Hussein dia punya, kejap nama video dia. YouTube perang Badar Muhammad Hussein. Dia ada video. Bahasa Arab, teks Indonesia. Bahasa Arab? Bahasa Arab. Ustazah boleh ni? Bagilah saya. Kami kena tengok bahasa Indonesia. Kena tengok teks. Tak, kita kena ada usaha tau. Datuk kata tu. Kita bagi mana. Kalau kata sebut perang Badar, mana bayang dalam kita punya tasawuf. Pertama, kedua, ketiga apa flow dia tu. Kalau kita nak sayang Rasulullah, kita nak kena tahu betul-betul lah. Lagi bila sampai cerita Rasulullah, cerita tentang Rasulullah sendiri lapangan tu macam mana, yang tu nak kita hayati. Kita nak hayati. Kita nak bersama-sama Rasulullah. Tapi kalau macam mereka duk buat wayang tu semua, kita tak tahu betul ke tak. Sebab kalau macam Anthony Quinn tu kan, mereka betul ke? Mereka ada dia punya panel syariah. Kalau tidak, tak lepas. Selepas filem The Message tu, banyak orang Kristian masuk Islam.
Saya buat kebetulan masa arwah bapa mentua saya ada, dia suka benda ni kan. So saya sama-sama lah duk download cerita ni tu, tengok ada message tu. Banyak dia download banyak, dan cerita Nabi Nabi Musa yang dia buat, Nabi Musa Isa saya pun tengok ada lah. sebenarnya. Nabi masa kelahiran Rasulullah pada, tapi dia tak tunjuk muka baby, tapi muka mak Nabi dia tunjuk. Tok Nabi semua tunjuk. Nabi Isa dia tak tunjuk, dia buah cahaya aja kan. Moses tu tunjuk Nabi. Musa tunjuk kan. Dia tengok yang kisah yang dia gembala kambing tu, yang dia pergi Nabi apa tu? Yang dengan kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Nabi Musa lah tak? Lepas masuk Moses lah. Moses lah kan. Itu saya tengok lah. Yang dua orang perempuan tu tunggu kat telaga. Tapi memang filem tu filem lama. Macam tu kita boleh ingat kan? Boleh ingat. Kita dah bentuk cerita. Saya feel dia lebih lagi kan. Boleh kan? Tunjuk sama-sama kita tengok. Tunjuk melalui ini boleh kan? Boleh tak? Melalui ini. Boleh tak? Boleh kot, tapi slow kot tengok network. Kita ambil satu hari kita tengok, kita nampak. Tengok wayang. Compare tau. Kita tengok kat rumah Ustazah TV besar. Amboi. Kat Dewan. Boleh tak? Seronok. Bawa popcorn. Perang Uhud pun ada yang singa Allah ni gugur kan, perang Uhud. Kalau boleh kita tengoklah 2, 3, 4 perang tu yang ada tu. Daripada situ boleh lah Ustazah tengok ni betul ke tak betul, ini betul ke tak betul kan. Tapi banyak ustaz kita macam Ustaz Husni pun dia dah tengok dan dia beritahu lapat mana yang tak sepatutnya ada. Tapi tak banyak lah, mereka dah kat ni juga dah filter juga. Kalau tidak, tak boleh masuk Malaysia lah. Itu dari ulama-ulama besar tu. Ulama besar. Masa tu Yusuf Qaradawi ada lagi kan. Ahmad Didat pun ada lagi masa tu. Okey lah kalau boleh kita buat je tu. Sekali-sekala. Sekali-sekala. Selera. Ubah selera. Hari Khamis tak pasal. Ubah selera. Ni selera nak makan cabai. Wayang tu betul-betul. Dia wayang tu betul-betul berapa jam kat YouTube tu? Ada sejam lebih kak. Eloklah memang waktu kita belajar tu lah, okey lah. Ya betul lah. Baguslah. Saya berkesan sikit lah. Zaman berubah, waktu macam ni lebih berkesan lah. Lagi ingat? Sungguh. Agaknya mungkin tengok wayang dulu baru baca buku. Lagi. Baru boleh banyak komen. Kalau tengok seorang-seorang dia tidur lah sekali tak ada habis. Tempah habis. Bagus. InsyaAllah. Okey lah. Baca doa Ustazah. Mungkin menarik kan. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nak guna Asmaul Husna dalam doa kita, itu ya Qadir, ya Muqtadir. Ya Qadir, wahai yang maha berkuasa. Muqtadir, wahai zat yang maha menentukan. Ya Qadir, wahai yang maha berkuasa. Ya Qadir, ya Muqtadir, wahai yang maha menentukan. Wahai yang maha menentukan. Muqtadir. Muqtadir. Laqadir. Qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Qadir. Allahumma ya Qadir ya Muqtadir.
اللهم يا قادر يا مقتدر يا رحمن يا رحيم. اللهم إننا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، فتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا أو عاجل أمرنا أو وآجله، فاقدره لنا ويسره لنا ثم بارك لنا فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا أو عاجل أمرنا وآجله، فاصرفه عنا واصرفنا عنه واقدر لنا الخير حيث كان ثم ارضنا به إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pilihan yang paling baik kepada kami dengan ilmu-Mu, dan kami memohon kekuatan kepadamu dengan kehendak-Mu, dan kami memohon kepadamu dengan kurnia-Mu yang sangat besar. Ini kerana sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa, sedangkan kami tidak mempunyai apa-apa kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan kami tidak mengetahui. Dan Engkau Maha Mengetahui perkara yang baik. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa perkara ini baik bagi diri kami, agama kami, dan akibat urusan kami, urusan dunia kami dan akhirat kami. Maka berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Mudahkanlah bagi kami, kemudian berkatilah kami dalam perkara itu. Jika menurut pengetahuan-Mu bahawa perkara itu buruk bagi kami, bagi agama kami, kehidupan kami dan akhir dari urusan kami, dalam urusan dunia kami dan akhirat kami, maka singkirkanlah ia dari kami, jauhkanlah kami darinya. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan kebaikan itu, dan redailah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna minkum taqabbal ya karim.